Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa hidayatan nasunnah wa la quwwata illa billah. Allahumma inna والحمد ملائكة المقربين وافتح لنا برحمتك وعلى الناس رب اشرح لنا صدرنا ولساننا لا تمن لساننا قال الشيخ المسألة لا نرفعنا في الدارين سكن Adapun jika ia terikat dengan suatu yang suci yang berhubung dengan najis seperti ditambat pada himar yang ada najis pada tempat lainnya, atau seperti perahu yang kecil yang ada padanya najis pada tempat yang lainnya. Lepas tu jadi kitab tu nak jadi ulangan. Atau seperti perahu yang kecil yang adanya pada najis. Itu 2 kali. Jadi ulangan 2 kali ni. Baris yang kedua tu atau seperti perahu yang kecil yang ada padanya najis pada tempat yang lainnya. Lepas tu atau seperti perahu tu pula sekali lagi tu tak nak dah tu. Jadi kita yang naknya begini, atau seperti baris yang kedua, atau seperti perahu yang kecil yang ada padanya najis pada tempat yang lain. Lepas tu terus sambung dengan demikian jua batal sembahyang. Jadi baris yang ketiga tu pada kata atau seperti perahu yang kecil yang padanya najis. Di baris yang ketiga pada kata atau seperti perahu yang kecil yang ada padanya najis. Itu kita buat likungan. Itu kita buat likungan sebab jadi ulangan 2 kali. Atau pada baris yang ketiga tu pada kata atau seperti. Baris yang ketiga. Atau seperti perahu yang kecil yang ada padanya najis. Itu situ kita buat likungan. Adapun jika ada, tengok dia katanya adapun jadi hukum yang semalamnya yang telah lepas tu ialah masalah katanya kita berpegang tali yang berhubung dengan najis terus. Terus dengan najis. Adapun di sini dia katanya adapun jika ada ia
ia tali dan seumpamanya terikat pada suatu yang suci. Jadi kita dalam solat, kita pegang atau kita ikat kat kaki kita, kat pinggang kita, masalah ikat tali, lepas tu tali itu terikat dengan suatu yang suci. Tapi suatu yang suci itu yang berhubung dengan najis. Yang berhubung dengan najis. Misalnya seperti ditambatkan tali pada himar kaldai yang ada najis, tapi najis yang ada kat himar tu pada seperti ditambat pada himar, mana diikatkan tali itu pada seekor himar kaldai. Himar tu ada yang ada najis. Ada najis kat badan himar tu. Tapi najis tu pada tempat lainnya tempat tambat. Lainnya lain pada tempat tambat. Jadi maknanya rupanya begini. Tali kita sebelah ni kita pegang. Hujung sebelah ni kita pegang dalam solat dah. Hujung sana ditambat, diikat kat leher kaldai. Lepas tu di leher kita tambat, kita ikat kat leher kaldai. Lepas tu di badan himar tu ada najis, tapi bukan di leher. Bukan di ekor, masalah atau di kaki sebelah belakang atau di tapak kaki dia. Masalah jadi maksud dengan kata yang ada najis di tempat lain tu maksudnya kalau kita ikat kaldai tetapi najis tu ikat kat leher. Di leher tu sendiri, di leher tu ada najis. Maka itu sama dengan masalah yang semalam. Jadi maknanya dia hujung sebelah ni, hujung tali sebelah ni kita pegang, kita ikat kat badan kita. Kita pegang artinya kita ikat kat badan kita. Lepas tu hujung sebelah sana ditambat di leher himar. Di leher bagi kaldai. Lepas tu kat leher tempat tambat tu tidak ada najis. Hanya ada di lain. Di kaki dia kemasalan, atau di ekor dia kemasalan, di belakang dia kemasalan, atau di perut dia kemasalan. Begitu. Itu mana katanya najis yang himar yang ada najis, tapi ada najis tu ada di tempat lainnya, lain pada ikat. Lain pada tempat ikat. Lain pada tempat tambat. Begitu. Jadi maknanya tali kita tu ada ditambat dengan leher himar, leher kaldai. Lepas tu badan kaldai lain daripada leher tempat kita tambat tu ada najis. Ada najis kat kaki dia masalan, kat tapak kaki dia masalan, ataunya kat ekor dia ke masalan, ataunya kat belakang, katalah. Begitu. Jadi tetapi kalau masalah katanya tali itu ikat kat leher himar, maka di leher itu sendiri ada najis. Itu maknanya berhubung, itu masuk dalam masalah yang semalam yang katanya tali itu berhubung dengan najis terus, direct dengan najis. Jadi maknanya kita nak kata di sini tu masalah katanya ikat di leher himar tu tak ada najis. Hanya ada di kaki. Maka jadi maknanya tali kita direct dengan najis ke tidak? Tali yang kita pegang tu direct dengan najis ke tidak? Jawabnya tidak. Hanya berhubung dengan leher himar.
leher kaldai, tetapi kat badan, tali berhubung dengan leher, leher bersambung dengan badan dia, dengan kaki dia, di kaki itu ada najis. Tu mana katanya, adapun jika ada ia tali itu terikat, tertambat dengan suatu yang suci. Leher himar tu suci lah. Yang berhubung dengan najis, suatu yang suci tetapi ada kena najis benda tu. Satu masalah. Atau seperti perahu yang kecil. Kenapa kata perahu tu kecil? Sebab perahu ni kita kira perahu di dalam air, di dalam laut. Perahu, kalau perahu di atas darat tu dia kecil, besar tu dia kalau kita bergerak, dia tak bergerak semata dah. Kalau kita bergerak bangun duduk dalam solat tu, kalau perahu kecil ataunya besar, kalau duduk di atas darat, terletak di atas daratnya, dia tak bergerak. Dengan sebab kita bergeraknya. Maka di sini kita nak bagi bayangkan perahu di dalam air, lagi pulanya perahu tu kecil. Kalau kita ikat, kita pegang tu, kalau kita bergerak, tentu dia akan bergerak. Sebab dia kecil, lagi pula dia duduk di dalam air. Terletak di atas, dalam air. Adapun perahu yang besar, seperti kapal laut, perahu yang besar tu, maknanya di situ dia tak bergerak dah. Kalau kita bergerak pun dia tak bergerak. Di sini nak bagi gambar katanya, kita bergerak di dalam solat, dia tak bergerak. Seperti perahu atau seperti perahu yang kecil, yang ada padanya, pada perahu tu najis. Jadi kita katanya perahu tu, di dalam perahu tu muat najis. Ada najis. Tapi ada najis tu pada tempat lain pada tempat ikat. Contohnya kalau kita katanya perahu tu, kat ujung perahu sebelah depan tu kita ikat tali. Kita gambarkan perahu di dalam air, perahu yang kecil, muat seorang atau dua orang saja perahu tu. Perahu tu kecil, lepas tu kita ikat tali kat hujung dia, kat hujung sebelah depan. Lepas tu tali tu kita pegang di dalam solat. Lepas tu di dalam perahu tu ada najis. Najis tak kira lah najis sedikit ke najis yang tidak dimaaf. Najis yang tidak dimaaf. Begitu. Jadi maknanya tali kita hujung sebelah ni kita pegang. Lepas tu hujung sebelah sana berhubung dengan kepala perahu. Tempat yang kita ikat tali di kepala perahu tu tidak ada najis. Tetapi perahu itu dimuat akan najis. Artinya ada kena najis. Gitu. Jangan katanya tempat ikat tali itu dah najis. Itu memanglah jadi tali itu direct dengan najis. Itu masalah semalam. Jadi maknanya tali kita pegang, ujung tali ikat kat sebelah kepala perahu. Lepas tu tempat kita ikat di kepala perahu tu tidak ada najis. Hanya kat ujung, kat tengah perahu tu ada najis. Lagi pulanya perahu tu di dalam air. Lepas tu selepas pada tu, pada kata atau seperti perahu yang kecil yang ada padanya najis, itu kita buat likungannya. Jadi mula di baris yang kedua, atau seperti perahu yang kecil yang ada padanya najis pada tempat yang lainnya. Lepas tu langkah pergi pada kata demikian jua, seperti tambat pada himar tadi. Maka dia katanya hukumnya batal sembahyangnya seorang jika bergerak dengan geraknya, jika bergerak suatu yang suci. Jika bergerak suatu yang suci dengan geraknya, dengan sebab geraknya gerak orang sembahyang.
Gerak musalli, gerak orang sembahyang. Kita gambarkan perahu tu terletak di atas air. Perahu tu kecil. Lepas tu kita nak solat. Apabila kita nak solat, kita pegang tali. Tali sebelah hujung ni kita pegang. Lepas tu hujung sana ikat dengan kepala perahu. Kepala perahu. Lepas tu perahu tu dimuatkan najis. Artinya ada kena najis. Tapi najis tu bukan di tempat yang tali kita ikat. Maka sah ke tidak kita pegang tali tu? Sah ke tidak sembahyang dengan sebab kita pegang tali tu, tali yang berhubung dengan perahu, maka sekiranya kalau kita bangun duduk tu, perahu tidak bergerak dengan sebab gerak kita. Maka sah sembahyang. Tetapi kalau kita bangun, kalau kita terikkan tali, maka perahu tu bergerak. Terikut tali. Maka membatalkan sembahyang. Tu tengok dia katanya batal demikian juga maknanya batal sembahyang jika bergerak dengan geraknya. Begitu juga kalau kita katanya kereta tapi kereta ni kalau kita bergerak tak bergerak kan. Kalau kita katanya tali kita ikat tempat tarik kereta tu, atas kereta ada najis. Tapi kereta ni kalau kita bergerak pun dia tak bergerak sebab dia berat. Tapi kalau kita katanya apa benda yang ringan-ringan, contohnya contohnya kalau beg masalah. Beg tu di dalam beg tu ada najis. Lepas tu kita ikat tali kat tangkai. Kalau kita katanya beldi masalan. Beldi masalan. Kita ikat tali kat tangkai dia. Tempat tangkai tu tak ada kena najis. Tetapi di bawah tu ada tak cicak. Sebelah dalam beldi tu ada tak cicak masalah. Lepas tu kita lepas tu jadi mana tali tempat tali ikat tu tak ada najis. Kita ikat di tangkai. Bayangkan beldi timba telaga perigi nak buat cebok air tu yang kering, kita katanya sebelah dalam tu ada tak cicak. Kita ikat tali kat tangkai dia. Lepas tu sebelah ni kita pegang. Maka sekiranya kalau beldi tu kalau kita tarikkan tali, tarikkan tali beldi tu akan bergerak. Maka itu membatal. Begitu. Seperti apa dia? Tali yang ikat pada kereta plastik, kereta budak-budak kanak-kanak main ni. Begitulah. Jadi bersalahan, tengok dalam kitab dia katanya bersalahan jika tiada bergerak dengan geraknya. Seperti perahu yang besar sekira-kira tiada terhela dengan ditariknya. Kalau kita tarik dia tak tertarik, dia tak datang. Maka itu tak mengapa. Kalau katanya perahu terletak di atas air, maknanya kalau kita tarik pun dia tak datang. Kalau kita tarik pun dia tak datang, tak terhela, dia katanya mana tak bergerak lah. Itu kalau kita tarik pun dia tak datang sebab dia besar, dia berat. Maka itu tidak batalkan sembahyang. Jadi maknanya begitulah. Jadi maknanya jadi kesimpulannya yang semalam tu kita cakap pasal kita pegang tali sebelah hujung ni dan sebelah hujung sana direct dengan najis, bersentuh dengan najis. Maka itu batal semata-mata. Kalau mengikut setengah pendapat bagi Ibn Hajar tu, ia katanya batal semata-mata. Kita bergerak, dia tak bergerak, hujung sana bergerak ke tak bergerak, batal semata. Tapi satu setengah pendapat bagi Ibn Hajar, dia katanya kalau kita bergerak, tali itu hujung sana tak bergerak, maka tak batal juga. Adapun di sini, tali tidak direct dengan najis. Hanya tali berhubung dengan benda suci, tetapi benda suci itu berhubung dengan najis. Ada kena najis. Seperti kita katanya, satu lay daun pisang.
Kita potong kat pokok dia tu sekali dengan artinya pelepah kelapa masalah. Kita ikat kat hujung sini, tempat kita ikat tu tak ada najis, hujung sana ada najis. Hujung pelepah kelapa tu ada sebelah hujung tu ada najis. Maka kalau kita pegang tu sekiranya kalau kita tarik dia bergerak ke tidak. Kalau bergerak membatalkan sembahyang, kalau tidak membatalkan sembahyang. Begitulah. Maka sebab tu dia kata di sini bersalahan jika tiada bergerak dengan geraknya. Nak misal benda tu yang kita bergerak, kita tarik pun dia tak bergerak. Seperti perahu yang besar. Dan sekira-kira besar sakak mana besar tu, sekira-kira tiada terela. Sekira-kira tiada terela maknanya tak bergerak lah. Dengan tariknya, kalau kita tarik tali itu perahu tak bergerak. Maka iaitu yang tiada bergerak dengan sebab gerak seperti perahu yang besar tu. Seperti hukum rumah. Dia kira kata macam rumah lah. Maka tiada batal sembahyangnya. Sembahyang dia tu tidak batal. Hukum macam rumah macam mana? Kalau kita sembahyang di dalam rumah atau dalam rumah masjid pun samalah. Sekiranya kita sembahyang di dalam rumah kita, kat bumbung tu taik burung banyak. Kat bumbung rumah kita tu kat bumbung rumah kita tu taik burung tu banyak. Kat sebelah hujung tu taik tikus, apa lagi taik burung banyak masalah. Maka membatal sah ke tidak sembahyang dalam rumah yang bumbung ada taik cicak, taik ayam, taik apa lagi taik burung. Maka jawabnya sah. Tapi kalau kita kira kita sembahyang di dalam rumah, kita sembahyang dalam rumah, atas lantai dalam rumah. Tapi lantai itu ada bersambungan ke tidak dengan bumbung? Ada kan? Ada sambungan. Tapi tak mengapalah. Maka adalah, tengok lagi, dia katanya, maka adalah yang demikian itu jika ada perahu itu di dalam laut. Yang tadi kata perahu besar kecil itu bergerak dengan tak bergerak tadi itu sekiranya kalau perahu tu di dalam laut, dimaksud dalam laut tu di dalam air. Sebab perahu di dalam laut, di dalam air ni, kalau kecil tu kita tarik dia datang kan. Kalau besar kita tarik dia tak bergerak. Bersalahan jika ada ia perahu tu di darat. Kalau perahu tu di darat, tiada memberi mudarat mutlakon. Tiada memberi mudarat semata-mata, tidak membatal. Kecilnya perahu tu dan besar. Sebab perahu kecil, perahu besar tu, kalau kita ikat tali, perahu kecil, kita katanya perahu tu kecil, muat seorang atau muat dua orang saja, lebih kurang itulah. 2-3 orang dia muat. Apa tu kita ikat kat kepala dia ni. Apa tu perahu tu, di atas perahu tu, kat tengah perahu, di perut perahu tu ada najis. Tetapi perahu tu di atas darat. Maka kalau kita bangun duduk, kita pegang tali, kita bangun duduk tu, perahu tu tak tertarik. Sebab dia di atas darat. Jadi beratlah tu. Dengan sebab dia diri perahu tu berat juga tu. Kalau walaupun kecil, kalau atas darat tak datang. Maka itu tak batal semata-mata. Dan sebab tali yang kita pegang tu pun bukan dia sambung dengan najis. Sambung dengan kepala perahu tempat suci. Cuma dalam perahu tu ada najis. Begitu. Sebab tu kalau kita katanya, kalau mutu masalah, kita ikat tali kat tangan mutu. Di tangan mutu tu tak ada najis. Tetapi di tayar mutu tu ada najis. Bekas pijak najis. Maka kita pegang tali yang ikat kat tangan mutu tu, adakah batal ke tidak sembahyang kita? Tengok kalau mutu tu tak datang. Kalau kita tarik datang tak?
Cumanya bukan tarik dengan kuat lah. Bukan tarik dengan kuat datang juga. Kereta pun kalau tarik dengan kuat datang juga. Tetapi sekadar kita kira katanya kita sembahyang, kenapa kita nak tarik kuat-kuat gitu? Hanya kita bangun duduk saja. Hanya kita bangun duduk saja. Maka itu tidak membatal. Tak macam kita katanya benda ringan-ringan, seperti kita katanya kertas, sekeping kertas masalan, atau tikar masalan, selai tikar masalan, kat hujung sana ada najis, hujung sebelah ni kita ikat dengan tali. Maka tikar tu biasanya kalau tikar zaman dulu tu tikar yang buat daripada ruput, daripada apa tu, kalau kita bergerak tu memang dia bergerak sebab dia kecil. Atas sejadah masalan. Maka itu kira katanya benda tu kalau kita bangun duduk bergerak, kita dalam solat tu benda tu bergerak ke tidak, kalau tidak maka tak batal. Sebab tali kita tak ada berhubung direct dengan najis. Begitu. Dan keluar dengan kata orang yang memegang ia akan tali. Atau bahasan kita panjang tu masalah kita pegang. Kita pegangkan tali. Kita pegangkan tali atau kita ikatkan tali kat kaki kita, kat pinggang kita. Itu masalah yang kita cakap tadi. Keluar dengan kata orang yang pegang ia akan tali, keluar ditaruhnya tali di bawah kakinya, kaki orang sembahyang. Dan jika bergerak dengan geraknya sekalipun, fardu kalau kita bergerak, dia bergerak. Tapi kalau kita pijak, memanglah kita tak tarik pun. Jadi masalahnya kalau kita pijak dia, kita letak sebelah bawah, kita katanya kalau kita katanya tali hujung sana berhubung dengan benda suci, tetapi benda suci itu berhubung dengan najis. Artinya tali itu direct dengan najis. Kita kata hujung tali sebelah sana ditambat pada leher anjing masalah. Lepas tu tali itu kita tak pegang, bahkan kita pijak saja tali itu. Maka dia tak jadi menanggung. Dia tak jadi menanggung. Sebab kita pijak. Lepas tu bersentuh dengan kita tali itu, bukan tepat sentuh tu najis. Sebab hujung sana tu ada ditambat kat leher anjing. Kita nampak begitu. Kita bayangkan begitu, tali sebelah hujung sana ditambat pada leher anjing. Ujung sebelah ni kita pijak saja. Kita pijak saja. Maka itu tak mengapa. Sebab dia katanya, sebab kita katanya kita tidak menanggungkan tali itu. Kalau orang katanya, walaupun tidak menanggung, betul lah tidak menanggung, tetapi ada sentuh dengan tali. Kita jawab katanya, tempat yang kita sentuh tali itu tak ada kena najis. Hujung ni tak ada najis, hujung sana ada najis. Maka itu, dia katanya, tengok sekali lagi, dia katanya, ditaruhnya tali di bawah kakinya. Jika bergerak dengan geraknya sekalipun, yakni tidak membatalkan sembahyang. Walaupun fardunya kalau kita bergerak, dia tak akan bergerak. Kalau bergerak pun tak batal, tak bergerak pun tak batal. Sebab kita pijak tempat suci. Lagi pulanya kita pijak bukan kita menanggung. Begitu. Tengok. Dia katanya, dan demikian lagi jika tiada terikat pada suatu yang berhubung dengan najis. Kalau tak ikat. Demikian lagi, ni masalah saat ni kita katanya hujung sana, hujung sebelah ni kita pijak. Hujung sana kita ikat. Itu pun dah tak batal juga kan? Itu pun dah tak batal. Begitu kalau kita katanya sebelah ni kita pegang. Tapi sebelah sana tidak ikat.
terletak saja. Tengok. Dia katanya demikian lagi jikalau tiada terikat pada suatu yang berhubung dengan najis. Nah, demikian juga. Contohnya perahu yang kecil tadi. Atau kak himar, kak kaldai tadi. Himar, kita katanya kaldai itu dia tidur. Kak kaki dia ada najis. Kak kaki dia tu ada najis. Lepas tu kita ambil tali letak di atas leher himar. Padahalnya di leher himar tu tidak ada najis. Kita letak di atas leher saja. Bukan kita tambat, bukan kita ikat, letak di atas leher. Lepas tu hujung sebelah ni kita pegang. Hujung sebelah ni kita pegang. Bukan kita letak di bawah tapak kaki, tidak. Maka itu pun tidak membatalkan juga. Sebab dia tak nama kata menanggung. Kalau ikat ni jadi menanggung, kalau letak tu jadi sentuh. Sentuh lebih ringan daripada menanggung. Begitu. Tu mana katanya, demikian lagi jikalau tiada terikat pada suatu yang berhubung dengan najis itu seperti terhantar di atasnya, di atas suatu yang suci. Diletak di atas suatu yang suci yang berhubung dengan najis. Tali kita letak di atas hujung perahu, kepala perahu yang kecil. Tempat kita letak tali kat hujung, kat kepala tu suci. Hujung sebelah ni kita pegang. Dalam perahu tu ada muat najis, maka tak batal. Tengok. Sekali lagi dan demikian lagi jika tiada terikat pada suatu yang suci yang berhubung dengan najis itu seperti dihantar di atasnya juga, ini tak batal. Atau bertemu ia atau bersentuh ia, maka tiada batal sembahyangnya kerana tiada dinamakan menanggung akan najis dan tiada berhubung dengan dia pula. Atau bertemu, atau bersentuh. Tali kita hujung sana bertemu bersentuh dengan benda yang suci. Bertemu. Sana kita katanya, ni kalau benda ni kita ni dihantar letak di atas macam ni. Letak di atas macam ni. Atau bersentuh, kita katanya masalahnya kita katanya di perahu, dalam perahu yang kecil di dalam air itu ada najis. Atau kita bayangkan himar tadi, kaldai tadi. Kaldai tadi di hujung kaki itu ada najis. Di hujung kaki kaldai itu ada najis. Lepas tu tali letak di atas leher kaldai. Maka itu dihantar, dia letak. Lepas tu kalau bertemu atau bersentuh. Bertemu bersentuh ni satu makna. Bertemu bersentuh ni kita katanya macam ni. Ni kayu masalah. Ni kayu. Bersentuh dengan leher kaldai. Bersentuh dengan leher kaldai. Lepas tu kita pegang kayu ini. Kayu ni kita pegang. Hujung sebelah ni kita pegang. Pegang beginilah. Lepas tu hujung sana bersentuh dengan leher kaldai. Kat kaki kaldai tu ada najis. Maka itu tak batal juga. Maka tiada batal sembahyangnya kerana tiada dinamakan menanggung akan najis. Tak masuk dalam kata menanggung akan najis. Begitu ya. Dan tiada berhubung dengan dia. Menanggung pun tidak, menanggung najis pun tidak, berhubung sentuh dengan najis pun tidak. Contohnya, kalau kita katanya anak kita pakai pampers. Dia pakai pampers, lepas tu dia kencing dalam pampers itu, kita solat. Dia datang bersandar dengan kita. Atau dia datang bersentuh dengan kita. Maka dia sentuh dengan tangan, dengan belakang dengan dia. Maka itu tidak apa? Itu kita bukan kita menanggungkan najis. Lagi pulanya bukan kita bersentuh dengan najis. Kan?
Lagi pulanya tangan dia tu, tangan dia yang sentuh dengan kita, belakang dia yang sentuh dengan kita tu, maka situ suci. Kita bayangkan yang begitu. Kanak kita, anak kecil pakai pampers, apa tu, dia dah kecing dalam pampers itu, maknanya najis. Tapi apabila dia datang, dia bersandar kepada kita, dia sentuh dengan kita, maka adakah batal solat kita? Jawabnya tidak. Sebab sebab kita tidak menanggung, sebab kita tak bersentuh dengan najis. Tetapi jangan dia letak tangan di atas belakang, di atas kita, sebab kalau dia letak tangan dia di atas kita, maknanya kita menanggung. Jadi maknanya kita menanggung. Atau dia naik, dia berdiri di atas, dia pijak di atas, kita duduk, dia bergantung kat belakang kita, dia panjat, atau dia duduk di atas riba, atau dia berdiri di atas riba, dia pegang di kepala kita, dia naik duduk di atas, dia berdiri di atas riba kita, maka itu jadi menanggung akan benda yang berhubung dengan najis. Maka itu membatal. Maka itu membatal. Kita nampaknya begitu. Sebab kita katanya di dalam bab solat tu jangan menanggung akan najis, jangan masuk dalam kataan dalam panggilan kata menanggung, dan jangan bersentuh dengan najis yang tidak dimaaf. Maka itu tak mengapa lagi. Sebab tu apa-apa saja kalau kita katanya tak ada masuk dalam tanggung, tak ada masuk dalam menyentuhkan ain najis, yang menentuh ni kalau menyentuh nak batal, menyentuhkan ain najis. Kita dalam solat menyentuhkan ain najis yang tidak dimaaf, maka itu batal. Melainkan kita buang dengan secara cepat. Kalau sentuh, kalau menanggung pun batal. Tapi menanggung najis, menanggung akan najis atau menanggungkan benda yang menanggungkan najis. Jadi kalau kata menanggung najis atau menanggungkan benda yang menanggung najis, seperti menanggungkan kanak-kanak yang menanggung najis di kat pampers dia. Lepas tu kalau kita katanya anak kita datang dia bersandar dengan kita, maka tak mengapa lagi, sebab kita tak menanggung dia, kita tak bersentuh dengan najis. Lepas tu kalau dia naik di atas kita duduk, masa kita duduk dia pijak di atas, dia pijak dengan kaki dia di atas badan, di atas paha kita tolaklah. Kita tolakkan. Tolakkan macam katanya najis apabila jatuh di atas badan kita, di atas pakaian kita, najis tu kering, kita tolak dengan secara cepat, maka tak membatalkan sembahyang. Maka sekiranya kalau anak kita nak duduk, nak masuk dekat tu, kita tahan dengan tangan. Apabila kita tahan dengan tangan, sentuh dengan badan dia tu, dengan kat perut, kat dada dia tu, situ tak najis. Maka itu bukan menanggung lagi. Itu bukan menanggung lagi, itu tak mengapa lagi. Begitu tak? Dan demikian lagi jika demikian lagi jika ada najis itu hampir dengan dia, hampir dengan dia, atau berbetul dengan dia. Dan demikian lagi, yakni tidak membatalkan sembahyang jika ada najis itu hampir dekat dengan dia atau berbetulan dengan dia, betul dengan kita. Rupa berbetulan tu macam mana? Seperti berbetulan dadanya, berbetulan di bawah dadanya. Tak kalau sujud. Kita sujud, najis tu betul dengan dada kita. Dengan ketiadaan bersentuh. Tak bersentuh badan kita, pakaian kita tak bersentuh dengan najis. Dah.
dengan ketiadaan bersentuh di dalam qiyamnya pada masa kita berdiri tak bersentuh dengan najis, dan rokoknya dan sujudnya. Dan jika bergerak dengan geraknya sekalipun, maka tidak batal. Contohnya kita hampar sejadah, kat tengah sejadah tu ada najis, kat tengah sejadah tu ada najis, tetapi ketika kita berdiri, kita duduk, kita rokok, kita sujud, tak berkenaan, tak sentuh kita dengan najis tu. Tetapi kalau kita bergerak tu, kalau sejadah tu nipis, sejadah tu ringan, kalau kita bangun tu sejadah bergerak, najis tu akan bergerak. Contohnya kita pakai sejadah tu kain nipis saja. Lepas tu kalau kita bangun tu memanglah kain sejadah tu akan bergerak, najis yang ada di atas sejadah tu bergerak juga. Tetapi kita tak menanggung, kita tak sentuh kan. Kita tak ada menanggungkan najis sebab kita pijak di atas sejadah. Walaupun sejadah tu kena najis, ada najis kat tengah sejadah tu. Walaupun tetapi kita tak menanggung, begitu maka tidak mengapa. Hanya hukumnya makruh dia kata. Tetapi makruh juga. Sembahyang nak bagi hilang makruh, kita nak solat tu kita buang dah atau lari tempat lain dah. Tapi maknanya najis yang duduk dengan dekat dengan kita solat atau berbetulan dengan kita tapi tak sentuh pun, mulai pada awal solat sampai ke akhir solat tu, maka tidak membatalkan sembahyang. Walaupun kalau kita bergerak, dia ikut bergerak sekalipun. Jadi maknanya pulanglah kepada jangan menanggungkan najis, jangan menanggungkan benda yang berhubung dengan najis, dan jangan bersentuh dengan najis, betul-betul bersentuh dengan najis. Maka kalau tidak membatalkan sembahyang. Dan dimaafkan bahawa menghubungkan tulangnya dengan tulang najis. Kita sakat tu dulu. Wallahu a'lam. Alhamdulillah rabbil alamin. InsyaAllah pengajian kita minggu ni kita hari besok hari Ahad, Isnin, Selasa kita tangguhkan. InsyaAllah kita sambung balik pada hari Rabu ya. Allah. Wassalam. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.